الله ربي هو الله أدعوك أرجوك غوثاه غوثاه. Di kalangan ulama mutakallimin, iaitu ulama usuluddin, pada kufur muqallid, orang yang bertaklid dalam masalah akidah, dalam masalah i'tikadnya kepada Allah Subhanahu wa taala, i'tikad kewujudan Allah, i'tikad akan awsaf sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mensabitkan keyakinan terhadap Allah taala, zat, sifat, af'alih, maka dengan dalil digagal mendatangkan dalil. Apa hukum orang yang tersebut? Maka berlaku kekhilafan di kalangan ulama mutakallimin atau ulama usuluddin, bahawasanya setengah mengatakan kufur, iman dia tidak lagi sah, dan kata setengah sah dengan syarat yakinnya bulat kepada Allah SWT, tapi ma'an isyan serta berdosa kerana meninggalkan akan dah. Jadi maknanya i'tikad orang-orang muqallid, maka pada kekufuran itu ada khilaf ulama. Setengah mengatakan sah, maknanya tidak kufur, setengah mengatakan sebaliknya. Itu maksudnya. Sebab itu berkata Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam masalah ini adalah khatar berbahaya. Man qallada fi tauhid imanuhu lam yakhlu min taqlid. Man qallada fi tauhid, barang siapa yang bertaklid. Taklid di mana ikut orang lain. Orang lain kata Tuhan ada, dia kata ada. Mana dalil? Tak ada dalil. Itu maksud taklid, mengikut tanpa dalil. Imanuhu lam yakhlu min tardidi, maka iman dia tidak sunyi daripada berkocak dan berbongkar. Mana kemantapan iman itu adalah bahaya, sebab dia tidak ada hujah dan tidak ada keterangan dalil yang memantapkan akidah dia. Dalil sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, ataupun dalil akli, dalil akal yang digunakan. Dan dalil kalau kita akan datang di dalil pendek dalil semua sifat Allah Ta'ala dua batah saja. Itu kalau tak ingat dua batah saja. Apa dalilnya? Qudusul alam, baharu alam. Itu dalil. Kalau ni untuk lagi salah dalam Quran. Dua batah dalilnya. Qudusul alam, baharu alam. Tu. Mana dalil wujud antara qudusul alam? Mana dalil kidam Tuhan, baharu alam? Mana dalil qiyamu daun alam? Mana dalil kalam? Mana dalil baqa? Mana dalil kaunuhum mutakalliman? Semua sebab ada huruf. Dalil ini dua kata baharu alam. Tu ya. Kalau ni tak dapat mati memang. Tapi macam mana dalil ini menunjuk kepada madlul? Itu kena nampak. Macam mana wajah dilalah, macam mana qudusul alam, baharu alam ni menunjuk di atas sabitnya wujudillah wa qidamillah sampai akhir. Kalau diambil daripada kitab baru alam dalil tu dia buat, tapi faham tak faham, itu taklid kitab, taklid lagi tak lepas lagi tu. Walaupun dia sebut dia nak dalam usul dia ni kena cerah, nampak jelas di suruhan akal gitu, terang. Macam mana hudusul alam menunjukkan isbat wujudillah, macam mana hudusul alam, baharu alam ni menunjukkan ke atas sifat-sifat kamalat Allah SWT. Ada ringkas dia. Itu kita tanya baharu alam. Baharu tu apa makna? Baharu amin. Kiko ya. Kalau tanya baharu pun dia tak tahu ke apa kan? Kalau tanya apa makna baharu pun dia tak tahu, bermakna dia kata baharu alam menunjuk atas wujudan Allah, atas ketiadaan kepahaman kita. Itu taklid. Sebab lafaz kudus bahasa Arab, bahasa Melayu kita baharu. Apa makna baharu? Ma sabaqahul adam wa lahikahul adam. Itu makna baharu. Ma barang, sabaqahul adam, yang mendahului kewujudan dia oleh ketiadaan. Satu, walahikahul adam,
dan dia akan bertembung balik dengan ketiadaan. Bermakna kewujudan yang dikepit oleh dua ketiadaan, maka dipanggil hudus, ataupun dipanggil baharu. Hadis, maknanya zat dia itu ialah bersifat dengan hudus baharu. Maka siapa yang bersifat masih Allah selain daripada Allah Ta'ala, itulah taraf dia. Selain daripada Allah, makhluk, sifat dia itulah kudus. Maka Tuhan dia itu dipanggil hadis. Kalau banyak dipanggil hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Hawadis jam'un hadisun. Jamak di kalimah mufrad dia hadis. Maknanya baharu. Maksud baharu, wujudan dia didahului oleh ketiadaan dan dia akan bertembung balik dengan ketiadaan. Asal tak ada, kemudian akhirnya tak ada. Itulah kita kan. Sementara dia ada. Ya. Sebab tu ulama sufi pula dia tak pandang benda macam ni, wujud macam ni tak ada pakai. Dia tak iktibar. Wujud yang sebenar-benar ialah wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan bertembung dengan ketiadaan. Maka siapa yang berwujud sendirian tunggal, siapa dia? Wallahu ta'ala, Tuhan saja, yang wujudan dia tidak didahului oleh ketiadaan dan dia tak akan bertembung dengan ketiadaan selama-lamanya. Inilah wujud yang kata wujud hakiki. Ada pun wujud sekalian makhluk dipanggil majaz, mana wujud atas jalan sandaran ambil nama kan. Ya,